Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi berkenaan dengan topik reka bentuk makanan. Kali ini bagi bahagian yang kedua. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharap murid dapat menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dibuat. Yang kedua, menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan. Ketiga, menilai 4 maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan jika ada. Dan yang keempat, cikgu harap kamu dapat mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Jadi seperti yang telah kita lakukan pada minggu lepas, kita dah masuk sedikit separuh daripada objektif pembelajaran ini, iaitu kamu telah pun menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan. Cuma terdapat sedikit kesilapan di mana ada murid yang menghasilkan lakaran yang tidak ada label lah. Yang dimasukkan dengan lakaran bermaklumat di sini ialah lakaran yang kamu buat tu perlulah dilabelkan dengan bahan yang telah kamu gunakan. Okay, jadi ada murid yang dapat melukis, dapat membuat lakaran dengan betul lah. Dia membuat lakaran bermaklumat dengan betul, tahniah. Dan ada yang masih belum hantar. Jadi yang belum hantar dia akan bermula daripada yang pertama ni lah, iaitu dia akan membuat lakaran bermaklumat. Kemudian dia akan huraikan lakaran bermaklumat tu melalui label ataupun maklumat yang dinyatakan di dalam lakaran tersebut. Jadi murid yang telah berjaya menghasilkan lakaran tersebut, dia telah menyelesaikan, dia telah berjaya memperolehi objektif pembelajaran, dua objektif pembelajaran yang pertama ni. Kemudian kita akan teruskan hari ini dengan menilai dan mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang telah kamu lakukan. Okay, jadi pada hari ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu proses melakar reka bentuk makanan. Sebab kelas yang lepas cikgu hanya menunjukkan kepada kamu macam mana ataupun bagaimana caranya kita nak menjana idea ataupun kita nak mendapatkan idea sebelum kita memulakan proses membuat lakaran. Jadi kamu dah membuat lakaran terlebih dahulu berbanding dengan cikgu, tapi sekarang cikgu akan tunjukkan pula macam mana cikgu membuat lakaran reka bentuk makanan yang akan cikgu buat nanti. Okey. Untuk pengetahuan semua, cikgu telah membuat 2 lakaran. Okey, macam kamu, cikgu hanya minta 1 saja, tak mengapa sebab kita akan pilih 1 saja. Jadi cikgu nak kurangkan tugasan ataupun kerja rumah kamu. Jadi cikgu minta kamu buat 1 saja. Jadi sepatutnya kita kena buat 2 ataupun 3 lakaran. Dia adalah salah satu proses semasa kita membuat projek. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan 2 lakaran, kemudian cikgu akan tunjukkan 1 lakaran yang cikgu pilih. Okey, ini adalah lakaran pertama yang cikgu hasilkan. Cikgu lukis, bermula dengan melukis pinggan dahulu. Okey, idea yang cikgu dapat daripada gambar-gambar yang cikgu cari daripada internet. Dia orang menghasilkan satu reka bentuk makanan yang berkonsepkan gambar haiwan lah ataupun serangga. Okey, jadi nampak comel lah dekat situ. Dia kali ni cikgu menggunakan, kalau dekat sini, okey, lepas cikgu lukis, cikgu labelkan setiap satu benda yang telah cikgu gunakan. Okey, contohnya ini kalau kita tengok ni, kalau rupa macam ni sebenarnya dia, kalau nak warna pun boleh lah, kalau tak nak warna pun tak mengapa, tapi labelkan, pastikan orang yang melihat ataupun guru yang melihat tu dia faham lakaran kamu tu, apa yang kamu lukis tu, pastikan dia faham. Okey, kalau tengok dekat sini, dia seperti gambar apa? Okey, dia adalah makanan ini, dia berkonsepkan serangga, iaitu ladybug. Cikgu tak pasti sebutan ni macam mana, ladybug ke ladybird ke ataupun lady beetle kan. Jadi yang kumbang yang warna merah ada dot warna hitam tu saya rasa semua tahu. Okey, jadi dia punya sayap dia ni cikgu menggunakan tomato.
cikgu bercadang untuk menggunakan tomato lah, belum buat lagi ni. Okey, lepas tu dia punya kepala dia, cikgu menggunakan buah anggur yang berwarna hitam. Okey, mata dia mungkin guna sos ataupun mayonis Okey. Kemudian di hadapan ni cikgu letakkan telur rebus sahaja untuk bagi hiasan saja. Okey. Dekat bawah ni adalah salad sayur salad korel yang banyak digunakan dalam semasa orang nak buat burger tu. Okey. Dan bawah sekali adalah roti. Mungkin di bawah dia ni, bawah salad ni boleh letak cheese dekat bawah dia. Ini adalah lakaran satu lakaran pertama yang telah cikgu gunakan. Okey. Kemudian untuk lakaran yang kedua, okey, jom kita tengok macam mana lakaran kedua. Proses membuat lakaran kedua, dilukis pinggan dahulu. Okey, kali ni ada dua. Sebab apa cikgu lukis dua? Sebab kalau cikgu buat satu saja, okey, sebelum cikgu membuat lakaran ni, cikgu ada juga orang kata tengok-tengok keadaan roti yang akan digunakan nanti. Okey, roti tu kalau ikutkan satu tu tak besar sangat pun, dia kecil. Jadi bila kita nak potong untuk bulat tu, dia akan dapat kecil saja. Jadi dia bukan satu hidangan yang mengenyangkan lah. Jadi cikgu letak pinggan pun pinggan besar kan. Jadi cikgu buat dua potongan roti yang bulat besar ni, dua potongan roti kat sini. Okey. Kemudian apa yang cikgu gunakan, dia punya ni kan. Oh, tapi sebelum tu kalau kamu tengok ni seperti gambar apa ini adalah gambar anak burung hantu anak burung hantu. Cikgu buat seperti gambar anak burung hantu. Sebenarnya walaupun dia nampak lebih banyak berbanding yang tadi, yang ni sebenarnya agak mudah lah sebenarnya nak buat. Okey, yang bulat besar ni adalah roti, dipotong bulat. Okey, yang mata burung hantu ni ada 4 ni, 1, 2, 3, 4 sebab 2 ekor kan. Dia cikgu gunakan telur rebus. Okey, dekat tengah-tengah ni yang mata hitam dia ni mungkin cikgu akan gunakan coklat sirap lah. Cikgu titikkan kat situ coklat sirap saja nak bagi nampak saja kan. Dia punya bulu atas kepala ni cikgu guna hirisan buah apple. Cikgu akan gunakan hirisan buah apple merah. Kemudian hidung dan kaki dia, cikgu akan gunakan lobak merah. Kemudian sayap dia dekat bawah ni, okey, sayap dia menggunakan hirisan apple merah juga sayap dia. Okey, dan dia sedang hinggap di sebatang dahan ni cikgu menggunakan sausage ayam. Okey, dan cikgu nak buat dahan ni seakan-akan macam pokok lah. Dia ada daun kat sini, daun ni kita akan gunakan salad iceberg. Okey, dan ini adalah lakaran yang kedua. Okey, jadi daripada dua lakaran yang telah cikgu hasilkan ni, cikgu akan memilih satu sahaja lakaran yang cikgu akan buat nanti pada minggu hadapan. Kita akan buat sama-sama, iaitu lakaran yang telah cikgu pilih ialah lakaran kedua. Jadi mesti kamu tertanya-tanya, kenapa cikgu pilih lakaran yang kedua, sedangkan kalau tengok dari segi bentuk dan dari segi orang kata apa, banyak dia ni, lakaran kedua ni lebih banyak kan. Okey, sebenarnya cikgu memilih lakaran yang kedua. Yang pertama, sebab yang paling utama adalah bahan yang hendak cikgu gunakan untuk lakaran yang kedua semua ada di rumah cikgu. Jadi okey, untuk pengetahuan kamu, kalau minggu lepas cikgu ada beritahu bahan yang wajib digunakan adalah roti dan telur rebus. Jadi ingin cikgu maklumkan di sini, sebab kita tak start lagi buat. Okey, cikgu beri kebebasan kepada murid-murid untuk menggunakan apa sahaja bahan makanan yang ada di rumah kamu. Sebab cikgu faham pada waktu ini, pada masa-masa sekarang ni, tak semua orang dia keluar rumah untuk beli bahan makanan. Okey, jadi projek kita kali ini sebaik-baiknya cikgu tak nak kamu gunakan bahan yang terlalu mahal, yang terlampau mahal. Okey, nanti kita akan tengok berapa kos untuk menghasilkan hidangan seperti ini. Cikgu tak nak terlalu mahal sebab sekarang ni kita pun dalam keadaan pandemik. Saya faham kadang-kadang kita perlukan benda lain yang lebih penting untuk kita gunakan. Okey, jadi sebaiknya kita jimatkan kos bahan yang nak kita gunakan. Jadi cikgu hanya gunakan semula sahaja bahan yang ada dekat rumah cikgu. Okey, cuma tak ada semua bahan yang memang ada di rumah cikgu.
Okey, dan memang cikgu nak habiskan bahan tu, tapi bila ada projek, cikgu boleh gunalah bahan-bahan tu. Sebaiknya kamu guna bahan yang sedia ada di rumah kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ikutkan, kalau kita tengok dekat sini, cara kita nak hasilkan mereka bentuk makanan seperti ini bagi cikgu lah lebih mudah berbanding dengan yang lakaran yang pertama tadi. Sebab apa lakaran yang pertama tadi dia menggunakan tomato. Jadi tomato dan takut bukan takut tak boleh buat, tapi tomato tu dia ada banyak titik hitam. Buah anggur tu kan kadang-kadang susah kita nak buat macam tu sebenarnya, titik hitam tu. Dan buah anggur sebenarnya tak ada dekat rumah cikgu, jadi cikgu batalkan lakaran yang pertama tu. Kita lukis-lukis juga, tapi kita buat pemilihan yang mana yang akan kita gunakan. Okey, jadi lakaran inilah yang cikgu pilih, lakaran yang kedua. Okey, jadi cikgu akan cuba hasilkan makanan tu pada minggu depan. Cikgu akan cuba buat bagi nampak betul-betul macam lakaran yang kita buat ni. Okey, sama juga dengan kamu. Yang kamu dah lukis tu, kamu akan hasilkan mesti buat sama seperti lakaran yang telah kamu lukis. Okey, sekarang kita akan menilai lakaran yang telah dipilih. Okey, cikgu buat dalam bentuk jadual. Okey, proses penilaian lakaran yang telah kita lakukan ni sebaiknya bukanlah kita menilai lakaran kita sendiri sebenarnya lah. Kamu nak menilai sendiri pun boleh. Kamu duduk balik, kamu tengok, kamu fikir. Macam tu lah. Kamu tengok, kamu fikir apa yang tak kena, apa yang ni hal. Jadi kamu buat penambahbaikan pun boleh. Tapi lebih baik kamu libatkan orang lain. Sama ada mak kamu, ayah kamu, ataupun abang, kakak, adik-beradik kamu kan. Minta pendapat daripada mereka. Tengok macam mana, okey tak lukisan ni. Apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Okay, jadi cikgu minta pendapat daripada isteri cikgu. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini kita ada 4 elemen yang biasanya kita guna untuk menilai lah. Dalam apa-apa projek pun kita akan tengok kepada 4 elemen ini. Elemen pertama adalah rupa, yang kedua adalah bentuk, yang ketiga adalah tekstur, dan yang keempat adalah warna. Okay, jadi huraian bagi rupa untuk lakaran kedua tu dia kata rupa dia menarik. Jadi cikgu rasa sesuai lah digunakan, tak perlu buat penambahbaikan. Bentuk yang cantik katanya. Yang ketiga tekstur dia ada pelbagai. Ada yang licin, lembut, ada yang kasar roti tu kan. Mungkin kita akan guna roti fiber tu, whole meal tu. Roti yang orang kata apa, roti diet tu kan, roti yang sihat tu kan. Jadi dia ada tekstur yang pelbagai. Ada iceberg salad, okey. Lepas tu ada carrot kan. Jadi tekstur dia pelbagai. Dan yang keempat adalah warna. Okey, jadi warna ni cikgu mendapat komen lah, iaitu pada awalnya tiada kepelbagaian warna. Jadi mungkin cikgu akan cikgu tulis sini, cikgu tik sebagai tidak sesuai lah. Jadi catatan yang akan cikgu tambah baik, mungkin cikgu akan tambah sayuran ataupun tambah buah pisang ke, okey, untuk pelbagaikan warna. Sebab setakat sekarang ni warna yang ada hanyalah warna coklat. Coklat tu roti coklat, sosis coklat, lepas tu carrot, kelopak merah tu berwarna oranye. Sayap dia dibuat daripada buah apple berwarna merah. Mungkin akan tambah pisang lah, berwarna kuning, dan salad tu berwarna hijau. Okay, jadi dia akan ada lebih banyak kepelbagaian warna. Sekarang kita akan yang terakhir sekali untuk hari ini ialah pengiraan kos. Jadi berapakah kos bahan yang telah digunakan untuk membuat hidangan ataupun reka bentuk makanan seperti yang kita lakarkan itu tadi. Okey. Ini adalah bahan yang telah kita gunakan untuk lakaran yang kedua, lakaran yang dipilih tadi. Okey, bahan yang pertama ialah roti. Okey, cikgu akan gunakan 2 keping roti Gardenia yang whole meal. Okey. Mungkin dia tak jual satu, dia tak jual 2 keping, tapi dia jual dalam satu paket tu ada banyak. Okey, harga untuk 2 keping ni, harga satu dia mungkin dalam 15 sen lah. Jadi untuk 2 keping dalam 30 sen harga dia. Anggaran semua ni adalah anggaran. Telur rebus 1 biji mungkin dalam 30 sen. Kita akan pakai 1 biji walaupun tak guna semua. Jadi cikgu kirakan terus semua dalam 30 sen. Iceberg salad iceberg ni 2 helai saja. Kalau kita beli dia akan bagi satu banyak. Jadi kalau 2 helai ni mungkin dalam 10 sen macam tu lah. Jadi kita guna 2 jadi 20 sen. Jumlah untuk iceberg salad.
Kemudian buah apple, okey, kita takkan ni, kita ambil sikit saja sebenarnya buah apple tu. Jadi cikgu kira satu biji lah, satu biji pun mungkin RM1 ataupun lebih daripada tu lah. Tapi kita nak pakai tu terlampau sedikit. Kita nak pakai terlampau sedikit. Jadi harga dia RM1 ni agak mahal sebenarnya, mungkin bawah daripada RM1. Jadi cikgu nak selamat untuk anggaran kan, untuk kos cikgu letak saja RM1. Kemudian sausage kita akan gunakan satu batang saja yang dibelah dua. Okey, kemudian cikgu anggarkan harga dia satu mungkin dalam RM1. Jadi kita guna satu RM1 jumlah dia. Lobak merah kita akan guna tak sampai setengah batang pun kita akan guna. Jadi cikgu letak kuantiti untuk setengah batang. Okey, setengah batang ni mungkin harga dia 50 sen. Kalau sebatang mungkin RM1. Okey, setengah batang 50 sen. Jadi kita nak gunakan kurang daripada setengah batang, mungkin kita akan gunakan dalam 25 sen saja. Jadi total keseluruhan reka bentuk makanan, jumlah keseluruhan, kos keseluruhan yang akan kita gunakan untuk reka bentuk makanan saya tu hanyalah RM3.05. Jadi bawah daripada RM5. Jadi sebenarnya agak mahal lah RM3 ni untuk satu hidangan makanan kan. Tapi ada orang kata murah, tapi bagi saya macam sebab kita gunakan kepelbagaian bahan untuk pastikan ada kepelbagaian warna dan dia lebih menarik kan. Jadi inilah kos dia sebenarnya. Lagi murah kamu punya kos tu, lagi baik kamu punya projek kamu tu. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kamu diberi tugasan iaitu kamu kena hasilkan satu lakaran reka bentuk makanan bermaklumat. Yang pertama, kalau dah hasilkan, siap, tak perlu hasilkan lagi. Okey, dan yang kedua, kamu perlu buat jadual pengiraan kos bahan yang kamu gunakan untuk lakaran kamu. Yang ini saya rasa semua tak buat lagi, iaitu pengiraan kos bahan yang akan digunakan. Tulis dekat mana? Kamu akan tulis di dalam buku tulis RBT. Pastikan kamu tulis tarikh hari ini. Okey, hari apa. Kemudian tajuk dia ialah reka bentuk makanan, dan kamu buat jadual pengiraan kos seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Yang ini, ini contoh jadual pengiraan kos bahan. Okey. Kemudian kamu ambil gambar dan hantarkan ke dalam Google Classroom. Kamu tekan, kalau dalam telefon kamu tekan hand in. Kalau kamu menggunakan PC ataupun laptop, kamu tekan turn in. Jadi senang saja. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan atas kesudian ataupun kerjasama yang diberikan kepada kamu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, jangan lupa hantar tugasan. Okey, jangan lupa jenguk-jenguk ke dalam Google Classroom, dan yang paling penting sekali, cikgu mohon semua sila isikan kehadiran masing-masing sebelum memulakan kelas kamu. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Bye.